Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diucapkan kepada Ustaz Nur Azri. Nama saya Abang Akmal Irfan bin Abang Abdul Razak dan pada hari ini saya akan menceritakan konsep ketuhanan dan sifatnya menurut pandangan Ibnu Arabi. Okey, mula-mula kita akan memperkenalkan kepada Ibnu Arabi. Nama sebenar beliau adalah Abu Abdullah Muhammad Ibnu Ali Ibnu Muhammad Ibnu Arabi Al-Hatimi At-Ta'i. Beliau lahir pada 17 Ramadan 560 Hijrah bersamaan dengan 1165 Masihi di Murcia, Andalus. Beliau merupakan sufi suku kaum Arab kuno Ta'i. Beliau mempunyai dua gelaran, iaitu Muhyi ad-Din yang bermaksud penghidup agama dan Al-Syekh Al-Akbar yang bermaksud Syekh terbesar. Beliau mendapat pendidikan awal bermula ketika berumur 8 tahun bersama gurunya Syekh Abu Bakar Ibn Khalaf di kota Lisbon. Setelah itu, beliau berpindah ke kota Sevilla yang pada masa tersebut menjadi pusat para sufi di Andalus ketika itu untuk melanjutkan pelajaran beliau dan menetap di sana selama 30 tahun. Banyak karya yang telah ditulis oleh beliau, yakni tidak kurang daripada 500 buah buku sepanjang hayat beliau. Beliau telah mengembara ke pelbagai negara Islam selain Andalus bersama murid dan pembantunya. Beliau meninggal dunia pada 22 Rabiul Akhir tahun 638 Hijrah bersamaan dengan 1240 Masihi di kota Damaskus ketika berusia 75 tahun. Konsep ketuhanan menurut Ibnu Arabi. Perkara terpenting dalam konsep ketuhanan Ibnu Arabi ialah Allah itu Maha Esa. Hal ini demikian kerana keesaan merupakan pandangan mutlak terhadap ketuhanan dalam Islam. Beliau cenderung melihat sesuatu pandangan yang bersifat humanistik. Beliau juga menyatakan bahawa dalam diri manusia terdapat unsur bersifat ketuhanan seperti roh yang membuktikan keesaan Allah dan kewujudannya. Melalui Wahdat Al-Wujud Ibnu Arabi, kewujudan Allah adalah wujud hakiki, manakala sesuatu melainkan Allah adalah wujud wahmi atau majazi sahaja. Secara epistemologi, Tuhan difahami sebagai realiti yang berbeza dengan alam, akal panca indera dan segala yang ada di muka bumi ini pula sebahagian daripada alam. Oleh itu, bagi beliau, tidak mungkin kita mengetahui Tuhan dengan maksud-maksud tersebut sahaja. Terdapat beberapa cara Ibnu Arabi mengkaji konsep ketuhanan. Cara yang pertama ialah melalui ontologi. Ontologi merupakan salah satu cara kajian falsafah paling lama berasal dari Yunani. Ibnu Arabi percaya bahawa aliran monoisme yang percaya bahawa segala yang berada di alam ini berasal dari satu sahaja, iaitu Tuhan. Sama ada secara teori maupun rohani. Alam adalah hasil kerja Tuhan, manakala segala yang berlaku adalah atas kehendak Tuhan. Cara kedua Ibnu Arabi mengkaji konsep ketuhanan ialah melalui cara teologi. Teologi merupakan ilmu yang berkaitan dengan kepercayaan beragama. Sebagai contoh, ilmu umat Islam terhadap Allah dapat dilihat melalui sifat-sifatnya. Cara yang ketiga ialah menggunakan epistemologi. Epistemologi pula merupakan proses pembahasan secara mendalam tentang sesuatu ilmu. Ianya digunakan untuk memperoleh ilmu yang lebih mendalam. Yang terakhir ialah aksiologi mengenai Tuhan dan manusia.
Aksiologi ialah menjelaskan bahawa kehidupan manusia bertujuan untuk beribadah kepada Tuhan, mengenali dan berilmu tentang Tuhan. Melalui cara ini, barulah umat Islam tahu tentang kesempurnaan Tuhan. Menurut pandangan Ibnu Arabi, Allah wujud adalah kerana zatnya tersendiri. Tiada asal-usul Allah kerana kewujudannya tidak disebabkan oleh sesuatu perkara yang lain. Menurut Wahdat Al-Wujud Ibnu Arabi, wujud Allah Subhanahu Wa Taala itulah seluruh yang wujud terus wujud. Ini bermaksud Dialah yang mendirikan langit dan bumi dan segala yang berlaku adalah atas kekuasaannya. Menurut beliau, nama-nama dan sifat Tuhan ialah titik perhubungan antara dunia fenomenal dan non-fenomenal. Hal ini kerana nama dan sifat Allah tidak diwahyukan dalam Al-Quran. Secara teori Ibnu Arabi, sifat Allah terbagi kepada dua. Sifat nafi, yakni peniadaan seperti lemah, kurang dan sebagainya. Hal ini kerana Allah disucikan daripada sifat-sifat makhluk dan kebendaan. Selain itu, sifat itsbat yang bermaksud penetapan. Ini bermaksud sifat yang wajib ada pada Allah seperti kekuasaan, ilmu penglihatan dan sejenis dengannya. Jadi, kesimpulan yang dapat diperoleh melalui kertas kerja ataupun assignment ini ialah Ibnu Arabi membuktikan bahawa beliau adalah salah seorang daripada tokoh Islam dan ahli falsafah yang terhebat pernah wujud. Dibuktikan melalui jumlah karya yang dihasilkan sepanjang hayat beliau. Tidak kurang daripada 500 buah buku dan masih diguna pakai hingga kini. Selain itu, beliau juga menyampaikan hujah yang benar sahaja dalam berdakwah walaupun terdapat golongan yang akan membantah dan memberontak beliau. Oleh itu, ramai yang menjadikan Ibnu Arabi sebagai contoh dalam menjadi ahli falsafah yang cerdik dan berjaya, terutamanya dalam penghasilan karya dan penghujahan. Seterusnya adalah untuk artikel review. Artikel yang telah saya pilih untuk diulaskan ialah Teologis untuk Pluralisme Beragama, menimbang pandangan kaum Sufi dalam memahami Tuhan. Penulis artikel ini terdapat 3 iaitu Imam Hanafi, Hasbullah dan Yusuf Ahmad. Artikel ini telah saya jadikan sebagai rujukan utama dalam penghasilan kertas kerja ataupun lebih dikenali sebagai assignment yang telah kita bincangkan tadi. Artikel ini merupakan kertas kerja ataupun jurnal hasil karya 3 penulis yang merupakan pensyarah di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Indonesia. Artikel ini menganalisa konsep Tuhan melalui pandangan kaum Sufi. Ianya menekankan beberapa dasar pemahaman ahli Sufi berfikir tentang Tuhan yang hendak mereka sampaikan. Antara isi-isi yang dikait dalam artikel ini. Artikel ini banyak menitik beratkan pandangan daripada Ibnu Arabi. Hal ini kerana beliau merupakan salah seorang tokoh terbesar Islam dari kaum Sufi. Menurut pandangan kaum Sufi, terdapat 3 dasar yang digunakan dalam proses pemahaman manusia tentang Tuhan. Yang pertama ialah Tuhan adalah superior. Tuhan ini bermaksud Tuhan tiada satu sisi yang identikal. Hal ini kerana Tuhan dikatakan serupa atau satu dengan alam walaupun tidak setara. Hal ini kerana nama-namanya menampakkan dirinya dalam alam. Pada sisi lain pula, Tuhan dikatakan sangat berbeza dengan alam. Ianya merupakan zat yang mutlak, tidak terbatas dan tidak dapat disamakan dengan apapun. Yang kedua adalah Tuhan adalah objektif dan juga subjektif. Hal ini bermaksud Tuhan difahami dalam pengetahuan, konsep atau persepsi manusia
kerana telah ditunjukkan dalam segala ciptaannya. Hal ini difahamkan melalui gambaran daripada fikiran manusia yang akan menyebabkan mereka mempunyai persepsi tersendiri dalam beribadah, mendekati dan mencintai Tuhan. Oleh itu, prinsip bertuhan ialah kita perlu mempercayai bahawa Tuhan itu mengatasi dan jauh lebih baik daripada persepsi manusia. Kita juga perlu sedar bahawa Tuhan itu wujud mutlak dan tidak terjangkau oleh wujud nisbi, seperti manusia dan seluruh alam ciptaannya. Tokoh-tokoh dari kaum Sufi yang lain juga menegaskan bahawa ianya mustahil untuk mengetahui rupa Tuhan, tidak dapat disamakan dengan apapun. Yang ketiga pula ialah Tuhan yang esoterik. Esoterik bermaksud misteri. Jadi kenyataan ini bermaksud Tuhan yang misteri. Secara metafora, jalan ini, kehidupan ini sangat luas dan plural. Jalan ini bukanlah sebagai tujuan, tapi hanya sekadar jalan menuju Tuhan. Hal ini kerana mengenali Tuhan tampak senang kerana pada permukaannya adalah realiti kepelbagaian agama seperti Kristian, Yahudi, Islam dan sebagainya. Namun begitu, titik pertemuan agama-agama ini mungkin hanya dapat direalisasikan di peringkat esoterik. Salah satu isu yang dibawa oleh para penulis adalah tentang kewujudan Tuhan dan keperluan dalam bertuhan. Menurut Ibnu Arabi, Allah merupakan zat yang mutlak dan maha ghaib, yang bermaksud tidak memerlukan nama. Jika yang mutlak diberikan nama, tiadalah satu pun daripada nama tersebut adalah benar. Hal ini kerana definisi tersebut memberi kesempitan dari segi realiti. Oleh itu, jika Allah yang Maha Esa dan mutlak didefinisikan, maka tidaklah dia menjadi mutlak. Daripada pelbagai isu yang dinyatakan oleh para penulis, isu yang menarik pada pandangan saya adalah apabila mereka membezakan fahaman Ibnu Arabi dengan fahaman panteisme. Apakah yang dimaksudkan dengan fahaman panteisme? Fahaman panteisme adalah fahaman yang menyatakan bahawa segala yang wujud di alam ini membentuk satu Tuhan abstrak. Ini bermakna mereka menganggap semua yang wujud di alam ini adalah Tuhan. Namun begitu, berdasarkan kitab Al-Alif, Ibnu Arabi berkata pada tiap-tiap tanda terdapat tanda yang menunjukkan bahawa dia itu adalah Esa. Maka, tanda keesaan Allah itu terlihat pada keesaannya itu sendiri, iaitu pada kalimah Allah. Ianya merupakan bukti bahawa Ibnu Arabi tidak mencirikan Tuhan dengan alam dan manusia. Jadi, boleh dikatakan bahawa Ibnu Arabi tidak menyokong fahaman panteisme kerana panteisme menyingkirkan perbezaan antara Tuhan dan manusia. Seterusnya ialah pandangan saya terhadap artikel ini. Artikel ini ditulis bertujuan untuk mengelaskan dasar-dasar pemikiran kaum Sufi terhadap konsep ketuhanan. Secara keseluruhan, saya menyokong penulisan artikel ini kerana ianya padat dengan konsep Tuhan menurut pandangan tokoh-tokoh dari kaum Sufi, terutamanya Ibnu Arabi. Terdapat kekuatan dan kekurangan dalam artikel ini. Kekuatan artikel ini adalah ianya penuh dengan ilmu pengetahuan, terutamanya mengenai kaum Sufi. Dan ianya juga dapat membezakan kefahaman Ibnu Khaldun Arabi dengan fahaman panteisme. Hal ini sangat penting kerana fahaman tersebut mudah disalah faham oleh masyarakat jika tidak dinyatakan dengan jelas. Selain itu, artikel ini
mempunyai kekurangan seperti yang saya katakan tadi. Artikel ini hanya mengulas tentang pandangan kaum Sufi sahaja. Pada pandangan saya, adalah lebih baik jika artikel ini juga menyatakan sekali perbandingan melalui pandangan kaum lain seperti kaum Sunni dan kaum yang lain-lain. Jadi, apa yang dapat kita simpulkan dari ulasan artikel ini? Kesimpulannya, artikel ini membincangkan 3 perkara penting: dasar pemahaman kaum Sufi terhadap konsep ketuhanan, dan semuanya telah dibincangkan dengan baik dan memberi pencerahan yang jelas terhadap apa yang hendak mereka sampaikan melalui penulisan artikel ini. Namun begitu, pemahaman tersebut tidaklah cukup dan hendaklah diguna pakai dalam kehidupan seharian agar tidak mendatangkan implikasi yang akan membenarkan diri mempunyai persepsi tersendiri mengenai Tuhan lalu melemahkan pemahaman orang sekeliling tentang Tuhan. Sebagai seorang yang telah mengulas artikel ini, cadangan yang dapat saya kemukakan adalah untuk menggunakan dua bahasa untuk artikel tersebut. Hal ini kerana saya mendapat sedikit kesukaran dalam memahami penulisan artikel ini kerana ianya dikarang dalam bahasa Indonesia. Saya juga sedikit khawatir akan ada sedikit salah tafsir yang boleh menyebabkan percanggahan maklumat. Jadi sampai di sini saja ulasan artikel saya pada hari ini. Dengan ini, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.